Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, salam ceria, salam muhibah. Hari ini kita akan belajar unit 4 teknologi pertanian. Tajuknya ialah jenis sistem takungan. Murid-murid boleh lihat buku teks RBT muka surat 69 hingga 71. Seterusnya, kita lihat apakah maksud penanaman secara sistem takungan. Penanaman secara sistem takungan ialah sistem penanaman di dalam bekas atau takungan yang direka khas bagi membekalkan air dan nutrien secara terkawal. Baiklah murid-murid, mari kita lihat jenis sistem takungan. Sistem takungan ini merupakan hasil inovasi yang diubah suai dengan teknologi, persekitaran, keperluan semasa dan dapat dijalankan di kawasan yang terhad. Di sini ada 3 jenis sistem takungan. Yang pertama hidroponik, yang kedua aquaponik, yang ketiga bekas pengairan kendiri. Okey, mari kita lihat apa itu hidroponik. Hidroponik ini ia menggunakan kultur air, iaitu tanaman yang tidak menggunakan tanah, sebaliknya menggunakan air. Ingat, hidroponik tidak menggunakan tanah, tetapi menggunakan air sebagai medium penanaman. Ada 2 jenis hidroponik. Yang pertama, kultur air dalam, iaitu tanpa kitaran semula. Air tu ada dekat situ sahaja dan tidak dialirkan semula. Yang kedua, kultur air dalam dengan kitaran semula. Yang kedua, air tu mengalir dan digunakan semula. Seterusnya, jenis sistem takungan aquaponik. Hidroponik, aquaponik lain. Tadi kalau hidroponik tidak menggunakan tanah. Aquaponik pula menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayuran. Aquaponik masih tidak menggunakan tanah. Sama macam hidroponik, tapi apa beza dia? Kalau aquaponik ni menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayuran. Kat situ beza dia. Kan? Tadi hidroponik tak ada ikan. Tetapi aquaponik ni dimasukkan ternakan ikan, digabungkan dengan tanaman sayuran. Itu beza, ingat. Hidroponik, aquaponik. Okey, dah dua jenis sistem takungan. Dan sistem yang ketiga adalah bekas pengairan kendiri. Kalau bekas pengairan kendiri ni mempunyai 3 ruang berasingan, iaitu takung air, ruang partikel kapilari dan ruang penanaman. Dalam bekas pengairan kendiri ni, dalam tu dah ada medium penanaman, contohnya mungkin tanah, dan ada air. Sudah diletakkan air di dalam bekas tersebut. Dan ada juga ruang partikel kapilari. Ruang partikel kapilari ni ialah berfungsi untuk membawa air naik dari takung air ke bahagian medium penanaman. Ada air, lepas tu dia ada ruang partikel kapilari dan barulah ada medium penanaman. Barulah kita tanam tanaman. Seterusnya, mari kita lihat bagaimanakah sistem takungan berfungsi. Kita mulakan dengan bekas pengairan kendiri. Bekas pengairan kendiri ni sama je, macam lebih kurang nampak macam pasu biasa kan. Tapi dia ada beza. Kalau awak guna bekas pengairan kendiri ni, awak tak perlu siram setiap hari. Sebab apa? Sebab bekas pengairan kendiri ni dia ada ruang air. Di sini ruang air. Dia ada ruang air di sini. Yang saya warnakan kuning ni, ini adalah ruang air. Jadi, macam mana air tu nak masuk? Air tu awak perlu isi melalui ini, saluran medium ni. Awak tuang air dalam ni dan tuang air dalam saluran air, kemudian air tu akan masuk ke ruang air.
Jadi, kalau dah penuh, awak boleh tengok dekat sini dia ada penanda aras air. Penanda tu akan menunjukkan air tu penuh dan air tu sedikit. Jadi awak akan tahulah. Kemudian, dekat sini adalah ruang partikel kapilari. Ini adalah ruang bagaimana air itu boleh menyerap kepada medium penanaman. Ini ada kat sini lah bahagian kita letak tanah ke kokopit ke apalah ni. Kan yang kita buat medium penanaman kita tu. Itulah beza dia. Kalau pasu biasa, awak kena siram air selalu. Tapi kalau bekas pengairan kendiri ni tak perlu siram setiap hari. Dia dah ada ruang air dia. Bila dah air dah sikit, barulah kita siram. Kita tambah air. Bukan siram, kita tambah air. Bagaimanakah bekas pengairan kendiri ini berfungsi? Mari kita lihat fungsinya. Fungsi. Air dari bahagian bawah akan naik ke bahagian medium melalui bahan yang boleh menyerap air. Okey, ini bahagian bawah ni, kiri kanan ni adalah air. Ni, kiri kanan ni adalah air. Air ini dia akan diserap oleh partikel kapilari ni yang bulat-bulat ni. Akan diserap oleh partikel kapilari. Partikel kapilari inilah yang akan membasahkan medium penanaman ni. Dan bekas ni dia ada lubang limpah air. Kalau awak isi lebih air, dia akan melimpah keluar. Dan penanda aras air akan menunjukkan aras air dalam takungan penanaman tersebut. Ini saluran air. Air perlu diubuh melalui saluran. Kita tidak siram dengan air terus dekat dalam pasu ni. Tidak. Kita isi air melalui saluran air. Dan dalam saluran air ni ada penanda aras air. Jadi, kita akan tahu air ni dah penuh ataupun tidak. Okey, kemudian saluran air digunakan untuk mengisi air nutrien ke dalam takung. Bukan sekadar air kita isi, tapi juga boleh isi baja cecair dalam takungan melalui saluran air. Okey. Partikel kapilari ni adalah bahan yang boleh menyerap air seperti benang, leka, tempurung kelapa sawit dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana pula sistem hidroponik berfungsi. Ingat hidroponik? Hidroponik kita tanam dengan tidak menggunakan tanah, kan? Sekarang ada dua jenis sistem hidroponik. Yang pertama dia menggunakan kultur air dalam tanpa kitaran semula. Pokok sayuran ditanam dalam raga tanaman. Ini raga tanaman. Kita tanam sayuran dalam raga tanaman. Penutup takung untuk memegang raga tanaman dan mengelakkan larutan nutrien terdedah kepada cahaya matahari. Apabila kita menggunakan sistem hidroponik tanpa kitaran semula ni, kita perlu menutup takungan supaya air yang dalam takungan ni tidak terdedah kepada cahaya matahari. Kalau air ni terdedah kepada cahaya matahari, dia akan menyebabkan tumbuhnya alga dan akan menyebabkan nutrien baja tu hilang. Dan takung untuk mengisi larutan nutrien. Dalam ini biasanya kita akan letakkan air dan larutan nutrien seperti baja lah. Baja Okey, seterusnya fungsi dia. Larutan nutrien berfungsi perlu berada dalam takung berkeadaan statik dan tidak dikitar semula. Larutan nutrien ni berada di dalam takungan dan tidak dikitar semula, membekalkan nutrien kepada tumbuhan. Okey, akar pokok.
akar pokok mestilah terendam dalam larutan nutrien untuk menyerap nutrien yang dibekalkan. Biasanya kalau kita buat penanaman secara hidroponik ni, kita bukan sahaja letak air, kita juga perlu letakkan nutrien ataupun baja. Biasanya kita menggunakan baja jenis AB, cecair jenis AB. Dan raga tanaman. Ini raga tanaman bekas untuk meletakkan pokok yang ditanam. Pernah tengok tak hidroponik macam ni? Biasa jumpa kan? Seterusnya, mari kita lihat pula kultur air dalam dengan kitaran semula. Ada raga tanaman, ada palung salur air, ada air keluar, ada salur air masuk. Ini tangki nutrien, ada pam, ada pemasa. Dalam ni lah ada air dan air ni akan dikitar semula. Dia ada saluran masuk, ada saluran keluar. Tadi kalau tanpa kitaran semula, situ dia statik je, dia tidak berubah-ubah air tu. Tapi kalau kitaran semula ni, air ni akan mengalir keluar dan masuk. Fungsi larutan nutrien akan dipampkan ke dalam palung tanaman dan mengalir semula ke dalam takungan nutrien. Itu dikatakan dikitar semula. Okey, begitu saja pembelajaran kita pada kali ini. Harap murid-murid faham dan teruskan belajar. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.